Macam mana kereta bergerak? Kereta ada banyak bahagian. Tapi bahagian yang paling penting sekali ialah enjin. Kenapa? Enjin ada kuasa menggerakkan tayar untuk membolehkan kereta bergerak. Tapi, mana dia dapat kuasa tu? Kita masukkan petrol ke dalam enjin. Kemudian satu kuasa akan terhasil di dalam enjin. Tapi, dari mana datangnya petrol tu? Petrol datangnya dari minyak. Semua negara mengambil minyak jauh dari dalam tanah dan ada juga di laut. Kemudian ia dibekalkan pada stesen minyak. Apa fungsi steering kereta? Steering kereta bersambung dengan tayar depan. Bila pusingkan steering ke kanan, tayar pula akan pusing ke kanan. Cuba teka apa akan jadi kalau pusing steering ke kiri? Tayar pusing ke kiri lah. Ya! Dan kalau awak tak pusingkan steering, kereta akan terus bergerak ke depan. Macam mana kereta bergerak laju? Untuk lajukan kereta, kita kena tekan satu pedal khas. Apa akan berlaku kalau nak berhenti? Kereta akan perlahan dan berhenti menggunakan brek. Macam mana? Tekan pedal brek dengan kaki, kemudian brake pad akan cengkam benda bulat pada tayar dan berhentikan kereta, sama macam brek basikal. Boleh saya belajar memandu? Mana boleh. Ia bukan basikal. Kalau nak belajar memandu, kita kena pergi ke sekolah memandu. Kemudian, kita kena belajar semua peraturan jalan raya. Kanak-kanak pun kena tahu peraturannya. Ya, yang penting sekali awak kena tahu tempat yang selamat bila nak melintas jalan. Bayangkan, kita masih boleh bercakap dengan Makcik Lulu walaupun dia berada jauh di negara lain. Macam mana telefon berfungsi? Fungsi telefon ialah menghantar suara kita melalui wayar. Di dalam telefon pula ada sekeping logam. Dan bunyi suara kita akan buat logam tu bergetar. Kemudian apa? Suara awak akan bertukar ke isyarat elektrik. Elektrik disalurkan ke dalam wayar ke bahagian telinga. Apa yang akan berlaku? Speaker kecil yang ada di dalamnya akan tukarkan semula kepada suara awak. Dan Makcik Lulu akan dengar suara awak dengan jelas. Wow! Jom kita buat telefon. Macam mana? Ambil kertas cardboard dan buat 2 tiup. Kemudian guna kertas untuk tutup salah satu lubang tiup dan ikat dengan getah. Tebuk lubang tengah-tengah kertas dan ikat dengan tali dan tutup lubang kedua. Lepas tu tarik tali sampai ia tegang. Jom cuba. Ya. Awak tekapkan tiup ke telinga awak dan dengar suara saya melalui tiup yang satu lagi. Macam mana boleh dengar suara? Bunyi suara saya membuatkan tiup dan tali bergetar. Nanti sampailah suara saya ke sana. Hebat! Tapi telefon bimbit lagi hebat, betul tak? Ya, ia menggunakan kuasa tenaga yang kita tak nampak yang dipanggil gelombang mikro. Wow! Kita juga boleh berhubung dengan menggunakan internet. Ia boleh menghantar email. Boleh tak saya hantar email pada Makcik Lulu? Ya, tentu boleh. Penatnya, saya dapat rasa degupan jantung saya laju. Degupan jantung saya pun laju. Ianya sebab awak melompat dengan lama. Jantung awak mula bekerja keras bila awak bersenam. Jantung tu apa? Jantung diibaratkan seperti mesin yang berada di tengah badan. Ia mengepam darah ke seluruh anggota badan. Kenapa ia buat begitu? Setiap anggota di badan awak memerlukan darah untuk bergerak. Ia sama seperti kereta yang perlukan minyak. Di dalam badan ada beribu saluran kecil. Jantung mengepam darah melalui saluran ni. Saluran darah ni akan membawa udara dan makanan yang sihat dari jantung kepada anggota badan. Ada saluran yang dipanggil pembuluh darah. Ia membawa darah kepada jantung. Apa pula yang menyebabkan darah kita berhenti?
Kalau kita tak jaga kesihatan badan, saluran jantung akan dipenuhi dengan lemak dan darah tak dapat disalurkan dengan baik. Jantung saya pun akan jadi macam tu ke? Tidak selagi awak sihat dan makan makanan yang sihat seperti sayur dan buah. Hei, tak lama lagi hari apa? Hari mengerti kekasih. Ya, Hantar pada nenek nak. bagus juga tu. Awak boleh gambar jantung. Ini ialah lambang jantung. Lambang tu apa ya? Lambang ialah gambaran pada sesuatu benda. Kita dapat lambang jantung melalui jantung sebenar. Untuk jantung saya macam tu ke? Lebih kurang. Tahu tak lambang jantung untuk apa? Sayang. Tiga, dua, satu. Berlepas! Saya dalam kapal angkasa. Ia terbang ke bulan. Bulan tu apa? Ia batu yang besar yang mengelilingi bumi. Apa yang buat bulan bercahaya? Matahari yang buat ia bercahaya. Macam mana matahari boleh buat ia bercahaya? Bukankah ia tak berada pada masa yang sama? Matahari dan bulan berada di langit pada masa yang sama. Tapi disebabkan bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi, matahari cuma dapat berikan cahaya pada sedikit bahagian di bulan. Tapi kadang-kala bulan juga akan dapat menerima cahaya matahari dengan sepenuhnya. Sebab tu ia jadi bulan penuh. Bulan ambil masa yang lama ke untuk mengelilingi bumi? Lebih kurang dalam masa sehari untuk kelilingi bumi. Jadi bukan selalu kita nampak bulan. Sebab ia ada pada bahagian bumi yang sebelah lagi. Jauh ke nak pergi ke bulan? Ya, awak perlu naik kapal angkasa. Apa yang saya boleh buat kalau saya sampai ke bulan? Siapa yang pergi ke bulan akan membuat kajian di seluruh permukaan dan ambil contoh batu untuk dibawa balik supaya ahli sains dapat mengkaji batu itu. Di bulan juga ada banyak lubang kecil dan besar yang dipanggil craters. Macam mana ia boleh terbentuk? Serpihan batu meteor yang jatuh akan membuat bentuk lubang pada permukaan bulan. Jadi, kalau saya pergi ke bulan, tak adalah orang nak main dengan saya dan bacakan buku cerita untuk saya. Betul tu. Saya rasa saya tak naklah ke bulan. Ada raksasa ke bawah katil saya. Saya rasa dinosaur. Mimpi buruk aja tu. Dinosaur dah pupus. Dinosaur boleh kupus ke? Tak, saya kata dah pupus. Maknanya dinosaur dah tak wujud lagi. Oh, mana dinosaur dah pergi? Tengah orang kata ada satu batu meteor yang besar telah terhempas ke bumi. Bila ia terhempas, keluarlah debu yang sangat tebal dan melindungi matahari. Tapi, apa yang terjadi pada dinosaur tu? Disebabkan cuaca sejuk, semua tumbuhan mati dan tiada lagi sumber makanan yang ada untuk dinosaur. Jadi, semua dinosaur makan tumbuh-tumbuhan ke? Setengah jenis makan tumbuhan dan setengah tu jadi pemangsa. Macam Tyrannosaurus Rex suka makan daging. Giginya sangat tajam. Ha? Betul ke tak ada dinosaur lagi? Ya, saya pasti. Kalau awak nak tahu, dinosaur dah pupus sejak 65 juta tahun dahulu. Tapi, macam mana kita nak tahu rupa sebenar dinosaur tu? Ahli saintis telah menjumpai tulang dinosaur dan cantumkannya. Kita pula akan lihat hasilnya di muzium. Saya nak ke muzium lah. Tengok saya jumpa apa? Saya ingat semua dinosaur dah pupus. Tipu, itu bukannya dinosaur yang betul. Tak ada lagi raksasa di bawah katil awak. Sudahlah, untuk tidur. Selamat malam.
otak awak bekerja keras hari ini. Mana otak saya? Ada di dalam kepala. Ia dilindungi oleh tulang yang keras yang dipanggil tengkorak. Kenapa? Sebab otak adalah anggota dalam badan yang paling penting sekali. Ia menolong pada setiap anggota badan dari kedip mata hinggalah gerakan jari kaki. Kita boleh guna otak untuk fikirkan sesuatu yang kita nak buat, seperti berfikir atau berlari. Ataupun main bola sepak? Ya, tapi otak awak sentiasa sibuk memikirkan tentang awak walaupun awak tak fikirkannya. Kenapa macam tu? Otak awak akan berfikir secara automatik. Seperti bernafas, awak tak perlu fikirkannya. Badan awak dah buat kan? Macam mana otak tahu nak buat apa? Dalam badan awak ada beribu urat saraf. Ia seperti wayar telefon yang sangat halus. Wow! Bila awak hentakkan siku, urat di siku akan beri maklumat pada otak dan otak akan bagi tahu awak tentangnya. Dia bagi tahu yang siku saya sakit. Ya, Apa lagi yang otak boleh buat? berfikir dan ingat. Disebabkan otak, awak boleh belajar ABC. Sebab otaklah awak boleh melihat dan mendengar. Awak boleh menghidu, merasa dan menyentuh. Sebab awak ada otak. Nasib baik saya tak perlu fikirkan semua benda yang saya kena buat kan? Mari kita belajar. Kita tengok otak awak bekerja tak? A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P. Coklat saya ni dah cair dah melekit lah. Ia disebabkan dalam poket awak panas. Sebab itulah ia cair. Kenapa coklat boleh cair? Kalau awak bawa coklat keluar dari peti ais, ia akan panas. Bila awak masukkan ke dalam tempat yang panas seperti poket, ia akan lembik. Dan bila dipanaskan dalam periuk, ia akan cair. Kenapa ya? Coklat cair sebab ia senang bertukar dari keras kepada cair. Apa maknanya tu? Benda keras adalah benda yang kekal dalam bentuk dan saiz. Jadi awak boleh pegang coklat yang keras. Tapi coklat cair ialah cecair dan perlukan bekas untuk mengelakkan ia menitik di merata tempat. Kenapa ia boleh cair? Setiap benda ada tahap suhu panas yang boleh buat ia cair. Coklat tak perlu suhu yang terlalu panas untuk cair sebab ia ada bahagian cair yang banyak. Plastik pun boleh cair. Sebab tu mangkuk plastik tak digunakan untuk memasak. Kenapa lilin boleh cair? Sebab ia dibuat dari lilin yang senang cair. Bila nyalakan api, haba api akan buat lilin jadi panas. Dan ia mula menitik-nitik. Ya, bila padamkan api, lilin akan jadi keras semula. Sebab itulah orang salji pun boleh cair. Betul tu. Awak buat orang salji dari salji sebab ia keras. Bila matahari keluar, ia akan buat salji cair. Salji cair dipanggil apa? Air. Saya suka jadi burung yang terbang bebas di udara. Nampak macam seronok aja. Mungkin awak tak boleh terbang macam burung, tapi awak boleh terbang dengan kapal terbang. Macam mana dia boleh terbang? Tentu dia rasa gembira kan? Dalam penyelidikan, mereka kata bentuk sayap pada burung sangat penting bila nak terbang. Jadi sayap kapal terbang dibina berbentuk bulat sikit di atas dan lepeh di bahagian hujung. Kenapa? Kerana udara di bahagian bawah akan menolak ke atas dan kapal terbang akan sentiasa berada di udara selagi ia bergerak. Ia tak kibaskan sayap. Macam mana ia terbang? Kapal terbang ada satu kuasa enjin yang boleh menolak kapal terbang ke atas dan bergerak ke depan. Ia juga ada ekor untuk pastikan ia stabil dan menukar arah. Jadi kapal terbang ni seperti burung gergasi lah. Betul tu. Kalau kapal terbang dibina dengan saiz yang kecil, ia cuma boleh terbang jarak yang dekat.
Tapi kapal terbang yang ada di lapangan terbang boleh terbang di seluruh dunia. Macam mana kapal terbang tahu nak pergi ke mana? Juruterbang akan pandu kapal terbang. Dia juga akan sentiasa berhubung dengan lapangan terbang dengan telefon radio untuk tahu tempat yang selamat untuk mendarat. Kenapa kapal terbang perlukan jalan raya yang panjang dan besar untuk mendarat dan terbang? Ia dipanggil landasan kapal terbang. Kapal terbang perlu bergerak dengan laju sebelum ia terbang ke atas. Kita kena pakai tali pinggang. Tengok, kapal terbang dah berlepas lah. Ya, nak pergi ke mana ya? Kucing tu suka berlari dalam taman dan suka bersihkan badan. Macam mana dia bersihkan badan? Kucing menggunakan lidahnya. Permukaan lidah kucing kasar, jadi ia dapat keluarkan kotoran dari bulunya. Semua haiwan menggunakan lidah mereka ke? Setiap jenis haiwan lain caranya. Monyet gunakan tangan untuk bersihkan sesama sendiri. Mereka cabut kulit kering, kotoran dan juga kutu. Kalau saya tak naklah cari kutu orang lain. Biar saya bagi tahu cari ikan pula. Kadang-kadang tu ikan kecil bersihkan ikan besar. Ikan kecil makan kulit mati dari badan ikan besar. Ada juga yang masuk ke dalam mulut untuk makan sisa makanan di celah gigi. Macam tak percaya aja. Ada juga bros gigi yang hidup kan? Burung pula macam mana? Mereka guna sayap. Mereka guna paruh untuk bersihkan diri. Mereka masukkan bulu ke dalam mulut dan bersihkan guna paruh untuk buang kotoran pada bulunya. Jadi haiwan tak perlulah mandi sama macam yang kita buat kan? Tengah tu ada. Gajah mandi dengan sedut air melalui belalai untuk disiram ke badannya. Macam penyembur air Ya. Tapi kadang-kadang tu mereka mandi dengan lumpur. Kenapa mandi lumpur? Gajah salut badan dengan lumpur ataupun debu ke atas kepala untuk panaskan badan dan elak dari lalat hinggap. Jadi ada macam-macam cara untuk bersihkan badan. Ya, tengok tu. Masuk untuk pergi mandi. Tapi jangan pergi mandi lumpur pula, ya. Kartun yang bagus kan? Ya, macam mana kartun kucing boleh terbang? Itu kartun, bukannya betul. Ia boleh buat apa saja dalam kartun. Kalau bukan betul, macam mana kartun boleh bercakap? Bila awak nampak kucing terbang, sebenarnya banyak lukisan telah disatukan. Tapi, lukisan tak bergerak. Betul tu. Tiap gambar dilukis dalam pergerakan yang berbeza dan mereka akan ambil gambar dari lukisan tu. Bila semuanya digabungkan, kita nampak seolah-olah kucing tu bergerak. Saya rasa saya dah faham. Dengan buku wayang, mungkin buat awak lebih faham. Buku wayang tu apa? Biar saya tunjuk. Kita buat kucing bergerak. Lukis gambar pertama di sini, pergerakan seterusnya di muka sebelah. Seterusnya Dan seterusnya. Bila saya silat cepat-cepat, dapatlah awak tengok kartun. Yeay! Wow! Untuk buat ia nampak betul-betul bergerak, gambar tu mestilah digerakkan dengan cepat. Tentu ada beratus-ratus gambar untuk kita buat cerita kartun ni kan? Betul tu. Biasanya kartun dibuat oleh sekumpulan pekerja yang bekerja di studio. Ada yang tulis jalan cerita, rakam suara dan mencipta muzik. Siapa lagi yang kerja dalam studio? Pelukis akan mereka watak kartun yang mereka suka. Ada yang lukis latar belakang. Mereka kena buat beratus-ratus lukisan untuk digabungkan. Betul tu. Watak digabungkan dengan latar belakang dan muzik. Lepas tu kan, jadilah kartun. Ya, awak rasa buat kartun ni leceh ke? Saya rasa ianya ajaib dan saya teringin nak buat. Tengoklah
bot-bot di sana tu. Kapal tu tentu berat. Macam mana boleh kekal atas air? Bila ia berada atas air, kita akan panggil terapung. Kalau tak, Kita panggil karam. macam mana kapal bersatu terapung? Kalau saya guna tanah liat, tentu ia tenggelam terus ke dalam air. Kapal tentu lebih berat daripada tanah liat. Ia boleh terapung sebab bentuk kapal. Beban yang berat berada di bahagian bawah yang luas. Kalau tanah liat buat macam tu, ia boleh terapung ke? Mari kita cuba. Kita bentukkan tanah liat ni sama seperti kapal tu. Ya, terapung pun. Kita cuba buat ia terapung, lepas tu buat ia karam, nak? Cuba tengok botol plastik ni. Ia terapung jugalah. Dalam botol penuh dengan udara. Ia menolong botol tu terapung. Bila dalam botol ada air, ia akan Karam. Batu ni boleh terapung tak? Batu ni kecil tapi tak tahulah ia boleh terapung atau tidak. Di dalamnya tak banyak udara. Tengok, ia tenggelam. Boleh tak kita buat ia bentuk kapal? Tak boleh. Tapi kalau letak dalam kapal tanah liat, ia boleh terapung. Yeay, terapung pun. Berat batu buat kapal tenggelam sikit ke dalam air. Tapi kapal takkan karam. Kapal besar boleh bawa barang yang sama berat dengannya. Ingat tak kita pergi bercuti dulu? Kapal tu boleh masukkan banyak kereta. Kapal tu dipanggil feri. Tahu tak setengah kapal dipanggil pembawa pesawat terbang yang boleh bawa kapal terbang? Wow, tentu kapal tu sangat besar dan lebih besar daripada kapal tu. Banyaknya cengkerang. Dari mana ia datang? Kebanyakan kulit cengkerang yang awak jumpa di dalam air ialah kepunyaan kupang laut. Kupang laut? Ya, kupang laut mempunyai badan yang sangat lembut. Rupanya seperti siput, jadi ia berlendi sikit. Tapi siapa yang buat rumah di atas badannya? Kupang sendiri yang buat. Bila ia menetas saja dari telur, ia dah mula bina dari satu peringkat ke satu peringkat. Ia bermula dari saiz yang kecil ni. Setengah cengkerang lebih besar dari awak bila ia mula membesar. Cengkerang ada banyak bentuk dan saiz yang berbeza kan? Ya, ada yang panjang lurus, bulat, bengkang-bengkok dan berlekuk-lekuk. Warna pun berbeza. Kuning, oranye, merah jambu, coklat, biru dan hitam. Ada banyak cengkerang yang berbeza. Cuma satu je yang sama. Cengkerangnya keras jadi mereka dapat melindungi diri dari musuh yang nak serang mereka. Itu salah satu contohnya. Wah, itu ketam lah. Ya, cengkerang ketam sangat keras. Tengok, kelakarnya cengkerang yang tengah berjalan tu. Dalam cengkerang tu ada umang-umang. Umang-umang tu apa ya? Badan umang-umang sangat lembut dan suka pinjam badan cengkerang yang kosong. Bila badannya membesar, ia akan keluar dari cengkerang lama dan cari yang baru. Dia berpindah lah. Sama macam orang lain buat. Ya, begitulah. Ada satu perkara yang saya suka pada kulit cengkerang, terutamanya yang ni. Apa dia? Dapat dengar tak? Oh, saya dapat dengar bunyi laut lah. Rasa apple ni mana dah sedap lah. Buah beri ni pun sama, lebih-lebih lagi makan masa cuaca yang cerah hari ni. Buah tu apa? Seperti buah apple, Kenapa ia dipanggil buah? apa saja yang tumbuh dari pokok dan ada benih di dalamnya dipanggil buah. Kenapa dekat dalam buah ada benih? Tumbuhan tumbuh dari benih. Asid di dalam buah dapat melindungi benih supaya ia dapat tumbuh tumbuhan baru. Beri pun tumbuh atas pokok ke? Tak semestinya ia tumbuh atas pokok. Blueberry, strawberry, raspberry dan blackberry tumbuh di pohon rendah macam pokok blackberry ni. Jadi benih ni benih dari buah apple saya ke? Ya, pokok apple yang baru akan tumbuh dari satu benih ni. Apa akan jadi kalau saya makan benih ni? Nanti pokok apple akan tumbuh dalam badan saya ke?
Tak, lagipun awak tak perlu makan biji benih buah apple. Biasanya cuma makan dari buah strawberry, kiwi dan beri. Habis, macam mana ia nak tumbuh kalau kita makan biji benihnya? Burung atau haiwan lain akan tolong sebarkan benih dengan memakannya. Macam mana? Contohnya, lepas burung makan beri, tentu ia akan terbang ke tempat lain. Najis yang dikeluarkannya yang ada biji benih beri di dalamnya akan jatuh dan pokok beri baru akan tumbuh di tempat baru. Jadi, kalau kita tanam salah satu biji benih ni, boleh tak tumbuhan baru tumbuh? Kita cubalah tanam. Buah bagus untuk kita. Awak boleh makan banyak dan minum air buah dengan banyak. Malam ni kita minum air buah nak? Oh ye! Rambut awak dah mula panjang. Dari mana datangnya rambut saya? Rambut datang dari dalam badan. Macam mana rambut ada dalam kepala? Setiap helai rambut ada akar di dalam kepala dan tumbuh dari akar tu. Sama macam tumbuhan. Ya, sama macam tumbuhan. Setiap hari ia tumbuh sikit demi sedikit dan kita kena pastikan akar rambut sihat. Macam mana rupa rambut saya sekarang? Sekarang saya tengah tolong sikatkan rambut awak. Kenapa saya perlu sikat rambut pula? Dengan sikat, kita dapat uraikan rambut yang kusut. Bila dah terurai, dapatlah saya sikat sampai di hujung rambut. Kenapa? Ia bantu menguruskan rambut dari atas dan juga buat kelihatan cantik. Menyikat juga dapat buang habuk dan kotoran. Kenapa rambut saya cuma tumbuh di atas kepala aja? Sebenarnya seluruh badan kita ada rambut halus, cuma susah nak nampak aja. Di seluruh badan saya ke? Semua tempat kecuali bawah tapak kaki dan tapak tangan. Dalam hidung pun ada rambut halus. Kenapa? Bila awak bernafas, rambut halus akan menghalang habuk dari terus masuk ke dalam hidung bersama udara. Cuba tengok muka di cermin. Rambut apa yang awak nampak? Yelah, bulu mata saya dan bulu kening. Apa fungsinya? Bulu mata tolong halang habuk dari masuk ke dalam mata. Ia juga menghalang dari cahaya matahari yang boleh menyakitkan mata awak. Dalam telinga pun ada rambut halus. Cuba teka ia untuk apa? Untuk halang habuk dari masuk ke dalam. Ya, betul cakap awak. Apa saya nak buat dengan bungkusan ni kalau tak buang ke bawah? Yelah, kalau buang nanti kesian haiwan lain kalau termasuk kepala ke dalam bungkusan yang dibuang. Kenapa tak buat cara lain selain buang? Bagus tu. Tak semua benda boleh dibuang selain buang ke dalam tong sampah. Banyak benda boleh dikitas semula. Kitas semula tu apa? Ia adalah cara untuk guna benda tu semula. Apa yang saya nak buat dengan ting kosong ni? Mula-mula awak boleh kemikkannya. Kenapa saya kena kemikkan? Bila kemikkan, ia akan jadi kecil dan menjimatkan ruang. Macam mana dengan balang kaca yang ini pula? Basuhkannya. Kemudian buang dalam tong kaca. Kertas surat khabar ni boleh kita semula tak? Ya, buang dalam tong kertas. Lepas ni, apa yang akan dibuat pada tong-tong ni? Ia dialihkan ke dalam tong kita semula. Kita semula ni seronok lah. Tapi sampah seperti kertas, tin dan kaca tak dibuang begitu saja. Ia akan dikutip dan dikitas semula supaya kita boleh gunakan semula. Jadi, barangan plastik pun boleh dikitas semula lah. Dah tentu tak boleh. Agak susah nak kitas semula barangan dari plastik. Baik jangan guna sangat beg plastik. Sampah yang tak dikitas semula dimasukkan ke sini. Mana sampah tu pergi ya? Setiap minggu, lori sampah akan bawa sampah ke tempat buangan sampah. Lepas tu, ia akan dibakar atau dihancurkan. Kalau terlalu banyak sangat sampah, mungkin dah tak ada tempat lagi untuk buang sampah. Sebab itulah pentingnya kita kitas semula. Dan jangan selalu guna plastik. Betul tu.
Cepatlah, masa untuk salin baju. Oh, kenapa saya perlu salin baju? Kita tengok almari pakaian awak dan cuba bagi tahu saya, kenapa awak kena pakai baju sejuk? Saya pakai baju sejuk bila musim sejuk. Kenapa awak perlu scarf bulu ni? Oh, bila angin yang kuat. Topi bulu ni? Kepala saya pun rasa sejuk. Awak ada baju hujan. Baju ni untuk apa? Baju hujan ni buat saya sentiasa kering bila dalam hujan. Ya, baju hujan kalis air, jadi air takkan tembus ke baju awak. Kadang-kadang saya suka pakaian musim panas. Saya suka pakai baju renang masa jalan di tepi pantai. Ya, tapi bila awak pakai baju renang, awak kena pakai satu benda di seluruh badan kalau berjemur bawah cahaya matahari. Krim pelindung supaya kulit tak terbakar. Kenapa pakai ni? Untuk berlari dan melompat. Kasut jogging biasanya ringan dan lembut. Ia juga ada spring pada tapaknya supaya bila awak berlari, bersenam ataupun melompat, kaki awak takkan rasa sakit. Tapi, kenapa saya perlu pakai kasut? Panaslah. Untuk melindungi kaki kita dari terpijak benda tajam. Oh, sebab itulah walaupun dalam rumah, awak tetap pakai slipper. Baju ni bukan untuk musim panas, musim sejuk atau melindungi badan awak. Kenapa awak ada baju untuk jamuan? Kadang-kadang tu, saya perlukan satu baju untuk kelihatan cantik. Betul tu. Sekarang awak dah tahu sebabnya kan? Dah, cepat salin pakaian. Sekarang masa pakai baju tidur. Cepat pakai baju. Nanti lambat ke sekolah. Saya dah siap pakai pun. Hari-hari saya kena pakai seragam ni. Kenapa semua orang kena pakai seragam? Setengah seragam senang bagi kita untuk minta bantuan dari orang ramai. Maksud awak? Kalau awak ke hospital dan perlukan bantuan, dengan siapa awak nak minta tolong? Saya akan cari jururawat dan doktor sebab mereka pakai baju seragam. Kalau awak tersesat jalan, Cari polis lelaki atau polis wanita. macam mana awak nak kenal mereka? Tengok seragam mereka. Dalam kapal terbang pun sama. Kita boleh kenal pramugara dan pramugari melalui seragam yang mereka pakai. Betul tu. Satu lagi sebab kenapa pakai seragam ialah keselamatan masa bekerja. Macam pekerja buruh yang pakai topi keras masa kerja di tapak pembinaan. Ya, betul tu. Ia dapat lindung dari benda keras jatuh ke atas kepala. Ahli bomba pun ada seragam yang dapat melindungi mereka semasa memadam api. Ada tak sebab lain kenapa orang pakai seragam? Sukan, contohnya bola sepak dan bola keranjang. Penting pakai seragam yang sama dalam satu pasukan ni. Supaya kenal rakan kita. Sebab itulah ia penting. Ada tak baju seragam jenis lain? Ada orang pakai seragam kerja yang dah wujud beratus tahun dahulu. Kadang-kadang tu pakai seragam bagus juga. Tapi kenapa lahutan sekolah pun saya kena pakai baju seragam? Kalau pakai seragam, senang bagi cikgu untuk kumpulkan awak satu kumpulan. Nanti anak muridnya tak hilang. Kalau saya sesat, senanglah saya nak cari rakan kelas saya kan? Cuma cari baju merah yang sama macam saya kan? Betul tu. Selamat melawat. Kan seronok kalau tahu bahasa anjing? Hampir semua haiwan dapat berkomunikasi walaupun cara penyampaian yang berbeza. Isyarat yang macam mana yang mereka gunakan? Haiwan gunakan isyarat yang kita nampak iaitu melihat, mendengar, menghidu ataupun kita boleh rasa. Apa isyarat yang kita boleh nampak? Serangga dan burung mereka boleh bagi tahu ke mana mereka nak pergi melalui warna. Laba-laba pula melalui pergerakan kaki mereka. Macam mana dengan pendengaran? Setengah haiwan mengaum atau menjerit untuk bagi tahu yang lain ada bahaya atau jauhkan diri. Anak itik dapat kenal suara maknya walaupun suara itik yang lain sama. Ikan paus ada isyaratnya sendiri yang ikan lain boleh faham. Isyarat menghidu pula macam mana? Memerang tinggalkan najis yang sangat busuk sebagai tanda rumah mereka. I. Skang akan keluarkan bau yang sangat busuk bila ada musuh datang.
isyarat apa lagi yang kita boleh nampak? Setengah isyarat digunakan sebagai amaran. Ada isyarat jenis lain juga. Zirafah akan lilit leher pasangan sebagai tanda mereka suka. Anjing pun ada gunakan isyarat juga ke? Ada, mari kita tengok kalau ada isyarat dan apa maksudnya. Dia goyangkan ekor bila gembira. Betul tu, dia tunjuk gigi bila marah. Anjing mendengus sebagai isyarat amaran. Dan menyalak kalau ada sesuatu. Ada lagi isyarat menghidu? Bila awak bawa anjing bersiar-siar, anjing akan tinggalkan najis sebagai tanda. Tanda itulah tempat dia. Kalau anjing lain hidu, maknanya mereka tahu ada anjing pernah lalu di situ. Tak sangka pandai juga kan anjing-anjing ni. Yang seronoknya boleh dibuat kawan. Tengok salji lah. Salji tu apa? Sama macam hujan. Macam mana? Salji dan hujan datangnya daripada air. Oh, Kita tahu air hujan datang dari awan yang dah berat tampung air, lalu ia jatuh menjadi titisan yang besar. Kalau udara di awan sangat sejuk, titisan air akan beku dan jadi kepingan salji. kepingan salji tu apa? Kepingan salji ialah titisan air beku ataupun ais. Setiap kepingan ada 6 bucu dan corak yang berbeza. Oh, boleh tak saya tengok corak salji? Entahlah, sebab kepingan salji sangat kecil untuk dilihat. Awak cubalah tengok dengan kantan ni. Mungkin awak dapat tengok kepingan salji sebelum ia cair. Yalah. Sebut-sebut yang kita nampak dan banyak jatuh dari langit ialah kepingan salji yang telah bercantum. Macam mana? Kat atas puncak gunung aja yang banyak salji. Dan bukan kat sini. Udara di awan sangat sejuk hinggakan air boleh beku dan jadi salji. Lagi tinggi tempat tu, lagi sejuk udaranya. Awan salji yang berada dekat dengan puncak gunung akan turun seperti hujan. Tetapi kita di sini dah masuk musim panas semula. Salji di puncak gunung di seluruh negara akan sentiasa bersalji walaupun ada matahari. Orang yang ke sana kena pakai baju yang tebal-tebal. Ya, haiwan yang tinggal di kawasan salji seperti beruang kutub atau rusa pun mempunyai bulu yang sangat tebal. Kita pun ada baju bulu yang sangat tebal kan? Jom kita main salji sebelum ia cair. Saya suka makan keju. Habiskan. Keju makanan berkhasiat yang boleh beri tenaga untuk awak membesar dan bagus untuk tulang. Keju juga digunakan dalam makanan. Ia ada pelbagai cara. Macam mana? Awak boleh makan dengan roti, sayur dan biskut. Semua cara boleh. Termasuklah cara saya makan ni. Keju juga boleh dicairkan. Saya suka keju cair pada pizza atau roti bakar keju. Keju ada macam-macam jenis tau. Keju krim putih, keju Swiss, keju cheddar orange dan keju biru. Oh, saya tak suka keju tu. Baunya macam stokin busuk. Asal keju dari mana? Keju dari susu. Jadi, kita dapat keju dari lembu? Ya, tapi tak semestinya susu lembu. Keju boleh dibuat dari susu kambing, susu biri-biri, susu rusa dan susu unta ataupun susu keldai. Macam mana kita nak buat keju-keju tu? Keju boleh dibuat di kilang kecil atau kilang-kilang besar. Mula-mula susu dimasak dulu. Ia dapat asingkan dari ketulan yang dipanggil susu masam dan dadir. Lepas tu ia ditapis, kemudian dibentuk berbentuk petak. Susu masam dan dadir? Mana saya dengar perkataan ni ya? Oh ya, Donis Marpet. Duduk di atas rumput sambil makan susu masam. Susu masam dan dadir. Datang laba-laba duduk di sebelahnya dan Donis Marpet pun larikan diri.
cerita tu? Okey, sekarang masa untuk tidur. Selamat malam. Macam mana saya boleh mimpi masa saya tidur? Masa awak tidur, seluruh badan awak berehat kecuali otak awak yang masih bekerja. Kenapa otak saya masih bekerja walaupun saya dah tidur? Sebab ia nak pastikan awak tak berhenti bernafas. Oh ya, Bahagian berfikir di dalam otak pun masih bekerja walaupun dah tidur. bahagian itu ke yang buat saya bermimpi? Betul tu. Kenapa saya ada mimpi? Orang kata kalau mimpi, otak awak akan keluarkan apa yang awak fikir nak lakukan ataupun dah lakukan semuanya. Diletak di bahagian sepatutnya dan awak dah sedia keesokan harinya. Apa akan berlaku kalau saya tak ada mimpi? Sebenarnya setiap malam semua orang ada mimpi. Cuma bila kita bangun, kadang-kadang tu kita tak ingat mimpi kita. Orang dewasa pun bermimpi juga ke? Orang dewasa pun bermimpi juga. Malah kanak-kanak lebih banyak bermimpi daripada orang dewasa. Kadang-kadang saya dah tak pakai selimut kalau saya bermimpi. Badan juga boleh bergerak kalau awak bermimpi. Malah kelopak mata pun boleh berkedip walaupun tutup. Setengah orang ada yang terkejut bila bermimpi. Ada yang terbang? Tak, selalunya kita akan bangun di tempat yang sama. Walaupun banyak perkara yang kita dah mimpikan. Walaupun tak ingat? Ya, walaupun banyak yang nak diceritakan, tapi otak awak dah sedia untuk hari yang seterusnya. Otak saya hebat tak? Tentulah, awak mimpi apa ya malam ni? Tengoklah, awak nampak dah besar bila pakai kot ni. Tentu awak dah mula besar. Macam mana saya besar? Kanak-kanak sentiasa membesar, badan sentiasa berubah. Awak akan jadi kuat dan sihat, boleh berlari dan memanjat. Apa akan berlaku bila saya besar? Bila besar, badan awak berubah. Saya boleh tengok rambut saya panjang, jari, tangan dan kaki saya. Betul tu, badan awak sentiasa berubah dengan bentuk baru. Macam mana saya berubah? Semua organ di dalam badan terbina dari sel. Sel tu apa? Sel berada di dalam badan awak. Saiznya sangat kecil dan hanya boleh dilihat dengan mikroskop. Wow! Setiap sel akan besar dan membesar. Kemudian ia akan bahagi kepada dua untuk sel yang baru. Lebih banyak sel, lebih besarlah badan kita. Kalau sel di dalam badan saya hasilkan sel-sel baru, tentu badan saya akan jadi lebih tinggi, tinggi dan tinggi seperti zirafah. Mana boleh? Kenapa? Sebabnya walaupun badan awak hasilkan sel baru, sel yang lama akan mati. Tapi ada organ yang paling penting dalam pembesaran badan awak. Apa dia? Di dalam badan ada organ kecil yang dipanggil kelenjar. Masa muda, kelenjar akan bekerja keras. Nanti saya boleh membesar, besar dan membesar. Betul tu. Bila saya berhenti membesar? Satu hari bila awak dah besar, kelenjar akan suruh badan awak berhenti membesar dan awak takkan tinggi lagi. Saya boleh besar lagi ke? Ya, Dan masih diri saya? ya masih lagi awak. Saya nak membesar dan jadi diri saya. Dah pukul 6, masa untuk minum petang. Mana kita tahu masa? Kita tahu masa sebab kita ada jam. Awak boleh bagi tahu melalui jam. Kita tengok jarum jam. Tengok, ada jarum pendek dan jarum panjang. Apa tugas jarum pendek? Jarum pendek menunjukkan jam. Ia berada pada nombor setiap sejam. Jarum panjang pula? Jarum panjang menunjukkan minit. Ia berada pada titik. Jarak satu titik ke satu titik ialah 1 minit. Tapi kenapa jam digital tak ada jarum jam? Tak ada apa yang nak digerakkan pada jam digital. Ia cuma menunjukkan nombor pada skrinnya. Apa bezanya antara jam tangan dan jam biasa? Sebenarnya kedua-dua jam sama je. Cuma jam biasa didirikan atau digantung. Jam tangan diikat pada tangan.
Macam mana nak tahu masa kalau tak ada jam? Pada masa dulu, manusia gunakan matahari sebagai jam. Mereka bangun bila matahari terbit dan tidur bila matahari terbenam. Bila waktu siang, mereka akan mengira waktu dengan melihat matahari. Mereka akan gunakan bayang matahari untuk bagi tahu masa. Kalau hari tu hari mendung macam mana pula ya? Mereka gunakan benda lain sebagai jam seperti jam air dan jam pasir. Ianya sebagai ganti jam matahari. Kenapa masa tu penting? Awak boleh tahu masa untuk bangun, masa pergi sekolah dan berapa lama masa untuk membakar biskut supaya ia tak hangus. Sekarang masa untuk apa? Minum petang. Cara pernafasan yang bagus masa berlari, tarik melalui hidung dan keluar ke mulut. Tarik hembus, bagus. Mana udara pergi masa bernafas? Bila bernafas, udara masuk ke lubang hidung dan masuk ke saluran hidung. Lepas tu apa jadi? Udara yang segar akan melalui saluran yang membawa ke paru-paru. Paru-paru berada di dada dan tulang rusuk. Tulang rusuk mengelilingi dan melindungi paru-paru. Macam mana paru-paru berfungsi? Bawah paru-paru ada otot yang boleh dikendurkan. Bila tarik nafas, ia akan bengkok ke bawah dan tulang rusuk akan kembang. Udara segar mula masuk ke dalam paru-paru. Bila saya hembus pula? Bila hembus nafas, tulang rusuk balik ke bentuk asal. Otot tula bengkok ke atas dan udara tak segar akan keluar dari paru-paru. Kenapa saya perlu bernafas? Badan perlukan udara untuk hidup. Udara yang awak sedut ialah oksigen. Oksigen tu apa? Oksigen ialah gas. Awak tak boleh nampak, rasa, sentuh atau bau. Tapi badan perlukan untuk hidup. Udara yang dihembus keluar pula? Udara yang keluar ialah udara yang tak diperlukan oleh badan awak. Letihnya. Besarnya awak menguap. Kenapa menguap? Awak menguap sebab badan awak perlukan lebih banyak udara. Bila awak menguap, udara yang banyak akan masuk dan paru-paru dapat udara yang banyak. Sekarang paru-paru saya banyak udara. Mari kita main berlari nak. Awak tak dapat kejar saya. Awak tak dapat kejar saya. Haba datang dari mana? Haba datang daripada matahari yang terpancat di langit, terutama sekali bila musim panas. Bila musim sejuk, matahari berada jauh dari langit, jadi haba tak berapa panas. Boleh nampak ke? Kita tak boleh nampak, rasa, dengar ataupun hidu. Mana saya nak tahu ada haba? Awak tahu sebab awak boleh merasainya. Yelah, saya dapat rasa haba bila dekat dengan api. Betul tu. Mana kita nak dapatkan haba bila dalam rumah? Kita dapat dari kayu, arang, gas dan minyak ataupun dari barang elektrik. Haba sangat penting tapi banyak perbezaan. Kenapa? Haba penting sebab boleh beri tenaga, maknanya haba boleh buat satu benda tu berubah. Contohnya apa? Haba boleh buat roti jagung, bakar roti dan masak makanan malam. Awak tengoklah coklat awak. Dah cair. Kenapa? Haba panas dah cairkannya. Lebih baik awak masukkan dalam peti sejuk. Nanti ia sejuk dan keras. Ya, nanti bolehlah makan. Macam mana nak tahu tahap kepanasan? Kita gunakan termometer untuk sukat haba. Macam mana ia berfungsi? Cecair di dalamnya akan naik kalau panas dan turun bila sejuk. Kita juga gunakannya untuk sukat suhu badan. Kalau naik maknanya awak tak sihat. Saya sihat sebab itulah saya boleh pergi bermain kan? Tapi awak kena pakai baju sejuk dulu. Kenapa saya kena pakai baju sejuk? Ia dapat panaskan badan dan dapat menyimpan haba kekal dalam badan awak. Selain baju sejuk apa lagi? Tentulah kot dan skarf, topi bulu dan sarung tangan.
Tabung saya dah penuh. Banyaklah duit awak. Dari mana asal duit? Duit dibuat di tempat khas dipanggil kilang wang. Ia ada mesin yang berbeza. Apa mesin tu Puan? Satu mesin akan potong bentuk bulat pada logam. Kemudian satu mesin lain akan cop gambar di kedua-dua bahagian duit. Duit kertas pula macam mana? Ada mesin cetak khas untuk duit kertas dan mereka gunakan kertas yang berkualiti sebab tu ia tahan lama. Jadi, semua duit di dalam dunia ni daripada jenis yang sama ke? Tak, lain negara, lain duitnya. Apa saya boleh buat dengan duit? Awak boleh beli sesuatu yang awak nak atau simpan di dalam bank. Bank tu apa? Bank ialah tempat untuk keluar masuk duit. Jadi, kita kenalah ada duit kalau nak beli sesuatu. Ya, memanglah. Kadang-kadang tu, bila ayah nak bayar bil telefon, bil air, ayah tak keluarkan duit dari bank. Tapi, dia cuma tulis pada sekeping kertas saja. Dia tulis atas cek. Cek tu apa? Kita tulis jumlah yang kita nak di atas cek dari bank. Dan duit dari bank akan digunakan untuk bayar bil-bil. Tapi, macam mana mak boleh dapatkan duit daripada satu mesin yang ada lubang? Mak ada kad dari bank tu. Bila dia masukkan kad dan tekan butang, komputer akan bagi tahu bank keluarkan duit untuk mak. Kemudian duit akan keluar. Wow, pandai betul lah mesin tu. Betul tu. Apa awak nak buat dengan duit awak? Saya rasa saya nak simpan sikit dan beli barang yang saya suka. Saya suka musim panas. Musim tu apa? Ada 4 musim. Musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Macam mana boleh ada musim? Bumi mengelilingi matahari. Satu pusingan 1 tahun. Dalam setahun, sebahagian dari bumi menghala ke matahari. Maknanya, bahagian tadi mengalami musim panas pada tahun tu. Bahagian lain pula. Di bahagian yang tak kena matahari mengalami musim sejuk. Musim bunga dan musim luruh. Haba dari matahari akan sama untuk kedua-dua di bahagian bumi dalam setiap tahun. Sebab itulah separuh musim bunga dan separuh lagi musim luruh ataupun gugur. Musim bunga macam mana? Masa musim bunga, langit akan cerah, pokok dan rumput akan tumbuh, bunga-bunga mula berputik, burung menyanyi dan cuaca pun cerah. Lepas musim bunga, musim apa? Musim panas. Oh, inilah masa untuk bunga mengembang, lebah mencari madu dan cuacanya panas. Macam hari ni? Hari ni memang panas. Tak lama lagi daun akan bertukar ke warna kuning dan coklat. Tupai mula menyimpan makanan dan peladang mengumpul rumput kering. Lepas musim panas, musim apa? Tiba musim luruh. Betul tu, cuaca akan mula dingin. Lepas tu musim sejuk. Pokok tak ada daun bila tiba musim sejuk. Haiwan-haiwan akan bersembunyi dan cuaca sangat sejuk. Tak bolehlah saya pergi berenang kan? Tak boleh. Boleh tak musim sejuk kekal selama-lamanya? Tak, sebab lepas tu tiba musim bunga pula. Saya suka banyak musim. Awak suka musim apa? Musim bunga. Kenapa? Sebab hari jadi saya pada musim bunga. Saya terpijak sesuatu lah. Itu landak. Tajamnya duri dia. Oh, kenapa dia tidur? Tidur macam tu dipanggil penghibernasi. Dalam musim luruh, landak akan berjaga sepanjang musim dan akan tidur sepanjang musim sejuk. Macam saya bangun pukul 5. Cara dia tidur tak sama dengan cara kita tidur. Penghibernasi ialah tidur yang lama. Apa berlaku pada landak bila dalam penghibernasi? Degup jantung mula perlahan dan berhenti. Pernafasannya pun berhenti.
Di sepanjang musim luruh, landak akan mula simpan makanan yang banyak di dalam badan. Dan bila penghabisan nasi berlaku, ia menggunakan makanan yang sedikit. Sebab itulah landak boleh bertahan hingga musim sejuk tau. Haiwan apa yang tidur dalam musim sejuk? Haiwan seperti kelawar, tikus dan tupai sama macam landak. Beruang pun tidur di dalam gua di sepanjang musim sejuk. Iya ke? Ya, ular dan katak pula berbeza. Pada musim sejuk, ular masuk ke dalam lubang. Katak pula akan buat lubang di dalam kolamnya. Serangga pun buat penghibernasi ke? Kebanyakan serangga mati sebelum musim sejuk tiba. Tapi mereka tinggalkan telur di tempat yang selamat. Telur akan menetas bila tiba musim sejuk. Dan apa berlaku bila musim bunga? Serangga mula keluar. Ular dan katak juga akan keluar. Kelawar keluar dari gua dan semestinya si landak akan bangun dari tidur. Jadi suasana akan ceria semula kan? Hooray!